Menjelang musim tengkujuh, suntikan vaksin di Pantai Timur dijamin tidak terjejas. Projek perumahan swasta terbengkalai, KPKT sasar 7 projek pulih tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alif Ashraf Kamanur. Berita wilayah hari ini akan berlintas langsung dari Melaka, Sabah dan Sarawak. Fokus hari ini, bajet 2022, harapan tinggi disandarkan keluarga Malaysia. Terus setia bersama Berita Wilayah. SPRM akan menubuhkan pasukan pemantau pilihan raya umum DUN Melaka bagi memantau semua aktiviti kempen sepanjang PRU berlangsung. Pengarah SPRM Melaka Muhammad Syahril C. Saad berkata fokus utama pihaknya ialah kawalan pencegahan rasuah dan salah guna kuasa sepanjang pilihan raya. Penubuhan pasukan pemantau itu diputuskan pada mesyuarat Suruhanjaya pilihan raya semalam. Kita hanya tempatkan di beberapa stesen yang kita rasa benda tu ada risiko dan sebenarnya akan letakkan di pejabat kita lah. Itu maklumat kita dapat di lapangan. Sebenarnya kita macam saya cakap tadi, kita berkolaboratif dengan pihak enforcement lain termasuk PDRM. Jika maklumat itu sahih, dia akan datang kepada SPRM untuk dibuat maklumat dan aduan. Beliau ditemui pada Majlis Program Pembudayaan Integriti Hijaukan Bumi Kita di Alai. 78 projek perumahan swasta meliputi kira-kira 17,000 unit rumah dan hampir 12,000 pembeli disahkan terbengkalai di Semenanjung Malaysia. 7 daripada projek terbengkalai itu disasar dipulihkan tahun ini oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menerusi pendekatan rundingan, mudah cara dan penguatkuasaan. Sehingga kini, 4 projek berjaya dipulihkan dan 3 lagi projek dijangka selesai menjelang akhir tahun ini. I'm trying to reduce sehingga kalau dapat 75. Maknanya ia akan menjadikan keseluruhan projek-projek yang akan dapat dipulihkan semula sebanyak 7 projek. I give you the whole numbers, kind of confusing. Pada awal tahun 82. So dari 82 ni 7 berjaya. Menjadikan lebih kurang 75. Tapi setakat ni masih 78. Ada 2 lagi yang belum. Dan 7 ni adalah sasaran pada tahun ini. Manakala ada 15 lagi sedang dalam peringkat pemulihan di peringkat fasa-fasa yang berbeza-beza. Beliau meninjau dan mengumumkan langkah pemulihan projek perumahan swasta yang terbengkalai di Taman Selayang Mutiara Selangor. Proses suntikan vaksin ketika musim tengkujuh yang dijangka melanda Pantai Timur pertengahan bulan depan dijamin tidak terjejas. Kira-kira 8,000 klinik swasta dan pakar sudah mendaftar untuk mengambil alih program vaksinasi selepas semua pusat pemberian vaksin ditutup. Kementerian Kesihatan juga yakin dapat melengkapkan proses suntikan vaksin bagi golongan remaja pada 21 November. Pada ketika ni kita dos penggalak ni saya kata kita dah bermula dengan GP. Kita ada lebih kurang 8,000 GP yang ada klinik dan di seluruh Malaysia ni GP-GP yang telah mendaftar saya difahamkan dalam 2,000 orang. 2,000 lebih sikit yang sudah daftar, yang dah bersedia. Maknanya seseorang akan diberikan appointment MySejahtera ikut klinik mana yang dekat dengan rumah dia.
Beliau melawat PPV Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Triang 2 di Bera. Mengulas lanjut, walaupun kebanyakan PPV sudah ditutup, orang ramai yang belum menerima suntikan boleh mengunjungi klinik kesihatan berhampiran bagi mendapatkan janji temu. Baik, syarikat pengeluar arak jenama Timah Wine Park Corporation Malaysia Sdn Bhd bersetuju mempertimbangkan penukaran nama dan imej produknya selepas isu mengenainya tular. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi, katanya sepakat berjaya dicapai dalam satu mesyuarat semalam. Mesyuarat diketuai Datuk Seri Alexander itu turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad dan Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Syarikat pengeluar arak itu turut meminta tempoh seminggu untuk berbincang dengan pemegang saham dan lembaga pengarah. Pertemuan secara hybrid itu diadakan selari dengan konsep keluarga Malaysia sekaligus mencapai kesepakatan demi kebaikan negara. Saudara, Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan dan JAKIM dengan kerjasama Olive House telah menjayakan program Semarak Cinta Rasul bagi mengingati perjuangan Rasulullah SAW. Program berlangsung di Auditorium Tuanku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad diisi dengan kisah sirah baginda, alunan lagu serta selawat. Nur Rashikin Harun ada laporannya. Ketua Pengarah RTM, Datuk Ruzain Idris berkata, sebagai stesen rasmi kerajaan, RTM perlu bantu meneruskan usaha sebaran syiar Islam menerusi siaran agama untuk dipertonton kepada masyarakat. Pada saya, RTM kena bantulah ya. Walaupun kita bukan specifically untuk keagamaan, tapi kita kena bantulah JAKIM kerajaan dalam kita memajukan dan juga menegakkan syiar Islam kita lah. Tambahan pula dalam perlembagaan pun mengatakan Islam adalah agama rasmi negara. Jadi selaku penyiar rasmi kerajaan, kita tidak boleh lari dari tanggungjawab kita untuk sama-sama membantu menegakkan dan menyiarkan syiar Islam di Malaysia, negara kita lah. Ketua Pegawai Eksekutif Olive House, Aidil Azwal pula berkata, RTM telah memainkan peranan sebaiknya menjadi rakan media menyampaikan kebaikan kepada masyarakat menerusi kerjasama menjayakan program agama. Alhamdulillah, RTM adalah merupakan di antara media yang cuba sebaik mungkin untuk membawa kebaikan dan juga untuk menyampaikan kebaikan. Maka ini adalah merupakan program-program dan paparan yang dibawa oleh media yang boleh membawa kebaikan kepada masyarakat. Antara selebriti terlibat Ali Zainal Abidin Abu Bakar, Don Daniel Biajit, UNIC dan VE. Program malam ini sangat menarik dan juga dengan cara yang baru mungkin ya bagi saya karena selain daripada diiringi dengan kasidah, kemudian ada penerangan tentang sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah satu program yang memberikan satu kesan yang dalam bagi saya dan pastinya kepada mereka yang mendengarkan akan seronok mendengarkan kasidah dan juga seronok mendengarkan sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harapan saya program seperti ini adalah akan berulang berkali-kali. Malaysia adalah negara yang memperkenalkan dirinya sebagai negara Islam dalam Persekutuan Malaysia. Alright? Jadi daripada situ, menyiarkan program agama di arus perdana adalah satu langkah yang paling penting untuk merealisasikan yang tadi itu. Malaysia sebagai negara Islam. Okey, boleh. Yang kedua, bila program agama disiarkan di arus perdana, secara tak langsung dia membuktikan kepada semua inilah apa yang negara Malaysia mahu kepada rakyatnya. Media memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej dengan lebih berkesan. Justru, RTM menjadi antara wadah utama program keagamaan buat seluruh masyarakat. Nur Rashikin Harun, RTM.
Harapan tinggi disandarkan usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS terhadap bajet 2022 yang akan dibentang esok. Mereka mengharapkan penambahbaikan terhadap bantuan dan insentif sedia ada demi meneruskan kelangsungan hidup yang terhimpit akibat COVID-19. Perinciannya bersama Fikri Zaib. Pengurusi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kelantan Wan Zulkifli Wan Abdullah melihat masih banyak ruang yang boleh dimanfaatkan kerajaan pada belanjawan kali ini bagi membantu usahawan PKS terlibat, terutama M40. Antaranya penstrukturan semula pinjaman dan moratorium untuk meningkatkan kembali keupayaan mereka untuk membuat pinjaman baharu. Malah peningkatan harga bahan mentah di pasaran ketika ini menjejaskan perancangan operasi perniagaan. Apabila pinjaman mereka distrukturkan kembali, mungkin kecairan wang oleh usahawan akan lebih dan keupayaan untuk usahawan ini untuk mendapatkan pinjaman baru akan lebih besar lagi. Ada dalam pandemik peniaga yang okey, ada yang tapi ramai yang tak okey. Sebab bila sale dah drop, aliran tunai dah tak cantik, akaun dah tak menarik, bank tak nak bagi pinjaman. Kerajaan turut diminta mewujudkan lebih banyak pakej bantuan untuk menggalakkan penggunaan transaksi dalam talian agar masa dan kos dapat dijimatkan selain lebih selamat. Pun pihak kerajaan untuk memberikan insentif yang lebih kepada syarikat-syarikat yang menggunakan perniagaan secara atas talian, dan kerajaan juga menggalakkan sebuah agensi kerajaan sendiri untuk meningkatkan lagi keupayaan atas talian. Jadi sekarang ni apa yang saya maksudkan sini bahawa kalau kerajaan dan juga agensi dan juga semua syarikat-syarikat dan orang awam menggunakan sepenuhnya kemudahan atas talian, urusan berkaitan dengan kaunter akan berkurangan. Selain itu, kerajaan juga diharap dapat menyediakan pelan persediaan menyeluruh kepada usahawan PKS, khususnya golongan muda ke arah memperkukuh kembali perniagaan untuk jangka masa panjang. Kita perlukan insentif, galakan untuk mereka mencetuskan idea baru, galakan untuk mereka diberi peluang supaya mereka diberi peluang untuk membina network mereka. Jadi bila ada insentif dilengkapi pula dengan kemudahan-kemudahan infrastruktur yang baik, jadi jangka pendek itu akan terisi sedikit demi sedikit untuk mencapai masa hadapan kita yang lebih cemerlang, insya-Allah. Pada masa sama, lebih banyak polisi mesra pelabur diperkenal, khasnya di Pantai Timur, untuk menarik pelabur sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan baru. Lepas pada COVID ini, biar KJL buat sesuatu yang kata biar kita boleh kembali pada zaman kita hak dulu. Maknanya kita alhamdulillah belakang kayak dulu sebelum COVID. Jadi lah ni agak terkesan lah belakangnya. Biar kembali pada zaman-zaman kita hak sebelum ni. Alhamdulillah, insya-Allah lah lagu tu. Dianggarkan terdapat hampir 50,000 usahawan PKS di Kelantan. Fikri Zaib, Berita RTM. Baik, Kelantan sedang merancang menggubal 5 dasar dalam usaha menjayakan lagi pengubalan dasar pentadbiran membangun bersama Islam. Menurut Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob, antaranya dasar warga emas Al-Mukarramun, dasar pelaburan dan dasar kebersihan negeri. Dasar pelan dan polisi yang dijayakan dilaksanakan di bawah Pelan Strategi Kelantan melangkah ke hadapan 2016-2025. Dia dah sedang pihak-pihak berkenaan sedang giat kena kita bincang dulu. Kita ada panggil forum, ada buat brainstorming di kalangan mereka yang berpakar dalam bidang-bidang yang nak kita laksanakan. Beliau menyatakannya pada Majlis Amanat Khas Menteri Besar Kelantan sempena 31 tahun membangun bersama Islam di Kota Baru. Bermula tahun 1990, Kelantan telah menggubal 15 dasar, 2 gagasan, 3 masing-masing pelan dan polisi Al-Quran serta As-Sunnah sebagai asas utama dasar. Saudara, jika dahulu lorong-lorong di kawasan Jalan Ahwong Jang dan Jalan Pasar Kuantan sering dikaitkan dengan aktiviti tidak sihat. Namun, di sebalik musibah COVID-19, ia kini telah berubah. Dipenuhi aktiviti bermanfaat dengan sokongan pelbagai pihak, ia memberi sinar baharu buat kehidupan penghuninya. Ikuti laporan wartawan Atira Haswah.
Setiausaha Pertubuhan Dapur Infak Ummah Kuantan, Zahid Shah Zahid berkata, pada mulanya usaha mendekati komuniti di sini bukan mudah. Pihaknya mengambil masa hampir 4 tahun sebelum kehadiran mereka diterima. Dan sekali lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Pertubuhan Bukan Kerajaan ini mengambil peluang mendekati mereka. Kita datang, bila kita duduk, kita tanya khabar. Apa khabar, apa masalah, ini. Tapi kita bagi peluang dia orang. Apa-apa masalah yang apa? Saya dengan Ustaz Abad, apa-apa yang rasa dia orang rasa ada masalah, boleh datang kita. Apa yang boleh kita channel kan, kita tunjukkan arah, kita tunjukkan. Apa yang Dapur Infak boleh tolong, kita tolong. Itulah cara kita mendekati dia orang. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah 4 tahun, adalah nampak daripada perubahan tu, banyaklah perubahan landscape-nya yang berada di sini. Yang kita rasa benda tu begitu terharulah kalau bagi saya. Sebab tu benda tu dia memberi satu kekuatan pada Dapur Infak untuk kita melakukan lebih baik. Lami hati ke hati, kebimbangan golongan rentan ini diambil peduli tak kala pandemik COVID-19. Sebelum tu saya kira dah lebih dekat 200,000 juga kita belanja untuk bantuan sewaktu COVID, ya, bantuan makanan. Kita bagi makanan bermasak kepada mereka. Dan Yayasan Pahang telah pun mengambil 7 orang daripada golongan rentan tu untuk projek fertigasi cili, ya, di kawasan lapang di sekitar Jalan Wak Ajang. Dan Yayasan Pahang telah pun dalam proses membeli sebuah bangunan di Jalan Wak Ajang itu yang bernilai lebih daripada 1 juta untuk kita jadikan pusat intervensi sosial di Jalan Wak Ajang, yang mana di sana nanti bukan saja kita akan buat pusat tuition, bukan saja kita akan buat program-program pemulihan, ya, program keusahawanan, untuk golongan di sana keluar daripada kehidupan dia yang sekarang lah di Jalan Wak Ajang. Kerjasama pelbagai pihak termasuk Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Majlis Bandaraya Kuantan MBK menjadi bukti kesungguhan kerajaan negeri untuk memutihkan kawasan terbabit. Malah usaha bersepadu ini turut memfokuskan generasi muda dengan kebajikan dan pendidikan mereka dijaga. Saya cuba untuk explore setiap potensi masing-masing. Setiap orang berbeza kan. Jadi orang yang macam kita rasa dia tak minat sangat belajar, kita explore dia dekat tempat yang dia minat. Contohnya dari segi aktiviti fizikal, aktiviti sukan ataupun craft kan. Jadi kat sini kita nak bagi anak-anak tu rasa yakin. Sebab selalunya mula-mula saya dengar datang sini kan, dia banyak kali saya dengar dia cakap, cikgu saya tak pandai, saya tak reti. Jadi kami cuba nak kikis mentaliti tu dan bagi dia orang rasa yakin. Macam mana untuk kami percayalah kat dia orang. Kita tunjukkan kita yakin kat dia, kita galakkan dia, bagi dia orang mencuba. Macam tu lah. Rasa macam bersyukur lah. Gembira pun ada bila waktu COVID ni. Kerja payah nak dapat apa semua. Lepas tu tiba dapat tawarkan dengan Yayasan Pahang. Kira bersyukur lah dapat. Projek fertigasi komuniti Wong Ajang ini misalnya memberi peluang buat mereka membangunkan sosioekonomi selain mengubah lanskap kehidupan. Di sebalik pandemik COVID-19, golongan rentan di Jalan Wak Ajang Kuantan kini mula terbuka hati dalam memberi ruang dan peluang buat masyarakat luar untuk membantu mereka dalam memperbaiki kehidupan mereka yang lebih baik. Atira Aswah, RTM. Baik, jenazah remaja yang maut dipercayai dipanah petir di kawasan Kuari Bukit Jerus Pasir Putih Kelantan selamat dikebumikan awal pagi tadi. Jenazah Allahyarham Muhammad Alif Haikal Ludin, 15 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Madrasah Kampung Hutan Buluh Melur. Habis pada pun tak pernah masuklah pagi tu. Jadi kata-kata masuk pagi juga kalau dia. Skalanya masuk ke apa? Dia skala habis payah dah lekor 11-12 baru masuk. Jadi kita pun heran juga lah. Kata skala tak ada mari pagi, tak ada pakai baju putih. Kata mari hari ni pakai baju putih. Kata pakai stok comel lah. Mari makan comel, pas mari pun dengan senyum, dengan skala tak ada galak gitu. Mari galak pelik lah. Semalam, mangsa maut di tempat kejadian akibat dipanah petir semasa sedang menutup bahagian muatan belakang sebuah lori. Abang ipar mangsa melecur peha kiri dan cedera di kepala kiri, dirawat di Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian.
Maritim Malaysia Terengganu menahan sebuah bot asing Vietnam yang menceroboh perairan negara dengan membawa bekalan diesel di kedudukan 81.3 batu nautika dari Kuala Terengganu. Kejayaan itu hasil rondaan kapal maritim KM Redang menerusi op Kuda Laut. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Terengganu Komander Maritim Arifin Ghazali berkata, bot berkenaan mungkin berfungsi sebagai bot bekalan minyak kepada bot nelayan asing Vietnam yang menceroboh perairan negara. Bot beserta 3 kru termasuk tekong ditahan manakala bekalan diesel lebih 1,500 liter dirampas. Anggaran nilai keseluruhan rampasan sekitar 1.5 juta ringgit. Baik, potensi jambu batu lohan jana pendapatan ketika pandemik. Juga dos penggalak diberi kepada petugas barisan hadapan di Melaka. Perincian mengenainya langsung bersama Nur Syafina Sari. Silakan. Terima kasih Alif. Hampir 90% daripada 25,000 petugas barisan harapan di Melaka selesai menerima suntikan dos penggalak. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, walaupun fokus kepada petugas barisan harapan, namun individu yang memerlukan dos penggalak juga dialu-alukan mengambilnya di semua pusat kesihatan negeri. Mana peringkat pertama seperti biasa, semua frontliners diberikan dos ini terlebih dahulu. Ya. So almost boleh saya katakan all the frontliners di negeri Melaka ini telah pun dapat bagi untuk dos ketiga, dan hari ini barulah tiba giliran saya. Jadi untuk mendapatkan dos ketiga ini ataupun booster ni, ianya mestilah mereka yang telah melebihi 6 bulan daripada complete dos yang 2 dos. Beliau ditemui selepas menerima dos penggalak COVID-19 di Seri Negeri Aikoro. 160 masyarakat India, Parlimen Hang Tuah Jaya, menerima sumbangan di Pavali daripada kerajaan negeri. Sumbangan membantu membuat persediaan meraihkan perayaan berkenaan, khasnya kepada OKU, warga emas serta golongan kurang berkemampuan. Perasaan gembira lah dan bangga dengan apa yang kerajaan Melaka, negeri Melaka lakukan untuk rakyat lah. So kalau yang ni mesti kena sambung untuk setiap tahun lah, sebab ada yang rakyat nak memerlukan bantuan daripada kerajaan. So kalau macam ni baik jugalah. Gembira lah dapat menolong sikit. Ya, nak ucapkan terima kasih lah sebab bantuan ni dapat menolong sikit lah dalam bajet Deepawali tahun ni lah. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan tahun lalu membuka peluang kerjaya baharu buat Abdul Halim Abdullah. Bekas kontraktor ini memutuskan untuk beralih ke bidang pertanian selepas hampir setahun hilang punca pendapatan. Namun siapa sangka, rezeki yang diperoleh berlipat ganda melalui tanaman yang diusahakan, iaitu jambu batu lohan di Pulau Gadong. Wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim ada laporannya. Menurut bapa kepada 4 anak ini, dia pada mulanya tidak sangka jambu batu lohan ini bakal terima sambutan menggalakkan kerana pada kali pertama tuaian, dia tidak tahu kaedah untuk memasarkannya. Bantuan dan nasihat daripada Fama diterima dan mencadangkan jambu batu lohan keluarannya sebagai salah satu ikon produk pertanian Melaka. Jadi dalam masa yang sama, jadi saya berbincang dengan pihak Fama. Jadi Fama ambillah kita punya jambu dengan kadar harga yang kita persetujui lah. Jadi bila diambil, jadi dalam masa yang sama saya jambu ni terkenal. Jambu ni terkenal, jadi bermulanya episod orang kenal saya, kemudian ambil direct dengan saya dari segi pemburung, penjaga kecil. Bak kata pepatah, berbudi pada tanah pasti ada hasilnya. Di kebun berkeluasan 7 ekar ini, Abdul Halim mampu menuai sehingga 2 tan jambu lohan Melaka dalam tempoh seminggu.
Sejak setahun lalu, 50 tan metrik jambu batu lohan berjaya dipasarkan di seluruh Melaka. Niatnya kini untuk membantu peniaga kecil menjana pendapatan menerusi jambu berkualiti dengan harga murah antara RM3 hingga RM5 mengikut grade. Malah mahu membuktikan kepada golongan muda bahawa pertanian juga mampu menjana pendapatan lumayan. Yang pertama ni saya nak jadikan petani ni pendapatan setanding dengan orang-orang berkaliber dan orang-orang yang berpendapatan tinggi. Yang kedua, saya nakkan tanaman jambu lohan ni menarik minat pada anak-anak muda. Tak semestinya kita habis degree, kita habis sekolah, kita kena kerja kerajaan, kena kerja dengan agensi-agensi. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat, kita boleh menanam. Perancangan masa hadapan, dia bersama rakannya sedang melaksana projek berkelompok di tanah berkeluasan 24 ekar di Bukit Rambai dan Bukit Katil bagi melatih anak muda menceburi sektor pertanian. Laporan Nurul Ashikin Abdul Halim untuk Berita RTM. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Melaka. Sebagai keluarga Malaysia, kita diingatkan supaya terus menjaga keselamatan diri dan mematuhi SOP di tempat awam sepanjang perjalanan serta ketika berjumpa keluarga di kampung halaman. Kembali ke Angkasa Puri untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih Nur Syafinas. Baik, penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas 2 pertuduhan mengaku pemegang sah anugerah Datuk Seri Panglima. Tertuduh Muhammad Fairuz Musa membuat pengakuan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan, dia mengaku dirinya pemegang sah anugerah Datuk Seri Panglima di Lakin Perdana Januari lalu. Sementara itu, di Kamar Mahkamah Magistrate, tertuduh mengaku tidak bersalah atas dakwaan menggunakan gelaran Datuk Seri yang mempunyai dana luar negara untuk menipu mangsa. Mengikut pertuduhan, dia telah menipu seorang wanita hingga mangsa menyerahkan RM11,600 ke akaun tertuduh antara Disember 2020 hingga Januari lalu. Magistrate Zuhaini Zulkafli menetapkan jaminan RM17,000 dengan seorang penjamin bagi ketiga-tiga kesalahan. Kes disebut semula 14 November. Sebuah kapal kargo pukal di Syaki Bersauh tanpa kebenaran ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan Johor Timur. Kapal yang berdaftar di Marshall Island itu ditahan pada kedudukan 10 Batu Nautika Timur Laut Tanjung Penawar, Kota Tinggi semalam. Pengarah Maritim Negeri Johor Laksmana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, pemeriksaan lanjut mendapati nakoda kapal gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran bersauh daripada pengarah Jabatan Laut Malaysia. Kapal dikendalikan 22 kru warga Ukraine, Rusia, Filipina dan Sri Lanka berumur antara 20 hingga 61 tahun. Saudara, kita ikuti laporan cuaca semasa bersama pegawai meteorologi Nur Farha Abdul Halim. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini. Kita perhatikan terlebih dahulu amaran angin kencang dan laut bergelora yang telah dikeluarkan oleh Map Malaysia bermula pada hari esok sehingga 2 November melibatkan utara Kondor, Reef North dan juga Pulau Layang-Layang dengan ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga 3.5 meter dan juga kelajuan angin kencang ini boleh mencapai antara 40 hingga 50 km sejam. Oleh yang demikian, kami menasihatkan orang awam agar tidak turun ke laut dan juga berhati-hati ketika berada di kawasan perairan yang terdekat. Seterusnya, kita perhatikan pula kepada paparan imej satelit semasa. Litupan awan yang dicerap lebih tertumpu di rantau negara kita yang menyebabkan kelembapan yang tinggi di hampir keseluruhan semenanjung Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak pada ketika ini. Pembentukan awan ribut petir yang mula
berlaku dengan intensiti yang agak kuat, terutamanya melibatkan kawasan utara dan juga pedalaman Semenanjung Malaysia, termasuklah di bahagian pedalaman negeri Sarawak dan juga pedalaman negeri Sabah ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, dan tinjauan imej gema radar menunjukkan keadaan cuaca yang terperinci, iaitu hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan negeri Terengganu, di 1-2 tempat di negeri Kelantan, di selatan negeri Pahang dan juga di Johor ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti, manakala ribut petir yang sedang berlaku di bahagian utara Semenanjung Malaysia masih lagi berlanjutan dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Di Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan kelembapan yang tinggi meliputi bahagian pantai barat wilayah Persekutuan Labuan Sabah dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala di Sarawak pula keadaan cuaca lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga di hampir keseluruhan bahagian Bintulu, Mukah, manakala di bahagian Kuching hanya hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku. Keadaan ini dijangkakan akan mula reda dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seperti biasa, sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca di seluruh negara, sila layari laman sesawang kami di www.mbt.gov.my, Facebook, Instagram, Twitter rasmi MAC Malaysia. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Fokus berita dari negeri di bawah bayu. Lonjak ekonomi selepas pandemik. Sabah mengalu-alukan kenyataan bersama sidang kemuncak pertumbuhan Timur ASEAN, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Berita lanjut bersama Jovinia Jim di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Alif, Sabah mengalu-alukan kenyataan bersama sidang kemuncak ke-14 kawasan pertumbuhan Timur ASEAN, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina BIMP IAGA untuk menjalin kerjasama lebih erat antara negara peserta bagi melonjakkan ekonomi selepas pandemik COVID-19. Antara perkara yang telah dipersetujui dalam kenyataan bersama itu ialah inisiatif kuarantin 1 Borneo untuk memudahkan perdagangan dan pelaburan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam kenyataan berkata, Sabah akan melakukan bahagiannya untuk memastikan kejayaan rancangan pemulihan, antaranya pembangunan koridor ekonomi BIMP IAGA. Sabah telah mengenal pasti 3 titik sempadan iaitu Bantul, Sebatik dan Serudung di bawah fasa kedua inisiatif itu, manakala fasa perintis di sempadan Entikong Indonesia Terbedu, Sarawak dan Sungai Tujuh, Brunei Sungai Tujuh, Miris Sarawak. Datuk Haji Jim menjadi pemerhati dalam sidang kemuncak ke-14 BIMP IAGA yang diadakan secara maya pada Khamis lalu. Seramai 143 penerima anugerah Darjah Kebesaran, Bintang serta Pingat Kehormat Negeri Sabah sempena hari jadi rasmi ke-68 tahun yang di-Pertuan Negeri Sabah yang berlangsung di Istana Seri Kinabalu pagi tadi. Istiadat pengurniaan hari ketika itu disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Ketua Staf Perisikan Sabah Security Command Eskom SAC Datuk Mat Zaki Mat Zain mendahului senarai kesemua penerima yang menerima darjah kebesaran kedua tertinggi di Sabah, Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Seramai 10 penerima darjah kebesaran ini termasuk Pengarah Hospital Tuaran Datuk Dr. G. Mohan E. Gopal Naidu.
Sementara itu, seramai 15 penerima gelaran Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK dan 24 penerima Ahli Darjah Kinabalu ADK termasuk Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan TV RTM Sabah, Sarah Simon dan Penolong Pengarah Bahagian Operasi dan Penyelamat JBPM Sabah, Penguasa Kanan Bomba 1 Misran Bisara. Manakala 34 penerima bintang setia Kinabalu BSK, 45 penerima bintang Kinabalu BK dan 15 penerima pingat perkhidmatan terpuji SK. Antara kaki tangan RTM lain yang turut menerima anugerah penolong pegawai takbir Rosmah Razak dan penerbit rancangan Maria Isik yang masing-masing menerima BSK. Sementara wartawan RTM Sabah Abdul Kahar Omar dan Serina Olivia Chong penerima BK. Seramai 800 penjawat awam dari pelbagai agensi kerajaan di Keningau menerima suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 setakat ini. Fasa pertama pemberian dos penggalak itu diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Keningau. Ketika ditemui RTM, Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Kawasan Keningau yang juga penyelaras pemberian dos penggalak daerah Keningau, Dr. Sally Jaimon berkata, setakat ini proses pemberian dos penggalak ini berjalan lancar. Booster dos ini sama seperti yang kita dapat dos pertama dan dos kedua sebelum ini. Cuma gejala kesan-kesan ringan saja seperti yang sudah diberitahu sebelum ini. Kemungkinan ada sakit di tempat suntikan, ada demam. Tapi kalau terdapat efek yang berpanjangan, boleh terus ke klinik atau hospital berdekatan lah. Sementara itu, penjawat awam yang ditemui teruja mendapatkan dos berkenaan bagi meningkatkan tahap imuniti diri daripada serangan varian baharu COVID-19. Pentingnya mengambil booster dose ini adalah kerana saya selalu bersemuka dengan orang awam dan juga tahanan. Di samping itu, wujudnya varian baru yang lebih ganas, lebih melindungi kita daripada COVID. Jadi bila kita ambil ini, dia lebih kita yakin kita bukan juga selamat, tapi sekurang-kurangnya kita dapat membantu. Bukan untuk diri kita dapat membantu kepada seluruh rakyat kita. Sekarang ini terdapat varian-varian baru dan kita tidak tahu jangkaan yang akan datang. Jadi sebagai satu usaha, kita mengambil dos penggalak ini, memandangkan kami ini bertugas untuk rakyat lah. Jadi menjaga kesihatan diri dan juga masyarakat. Usaha membanci golongan gelandangan di seluruh Sabah sedang dilaksana Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah ketika ini. Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah Zainul Jamil berkata, usaha membanci golongan tersebut dilipat ganda sempena minggu terakhir Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020. Menurut Zainul, seramai 3.1 juta penduduk Sabah telah dibanci setakat ini. Kita akan menamatkan Banci Malaysia 2020 seluruh negara pada 31 Oktober. Jadi untuk memastikan no one is left behind, so golongan gelandangan juga merupakan golongan yang perlu kita banci. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas menyertai banci gelandangan di Kota Kinabalu. Zainul menjelaskan kerjasama seluruh rakyat Sabah dan agensi keselamatan serta jabatan kerajaan memudahkan lagi proses banci penduduk walaupun berdepan pandemik COVID-19. Sementara itu, pembanci Jabatan Perangkaan Malaysia Sabah berkongsi pengalaman sepanjang bertugas. Cabaran saya yang bersemuka ialah saya pernah lah kena halau. Kalau yang gelandangan ni, orang style orang macam responden saja. Kami tanya, and then orang jawab. Kerjasama masyarakat sekarang amat berbeza lah. Setakat semalam, 18 golongan gelandangan di negeri ini berjaya dibanci, melibatkan 9 di Kota Kinabalu, 6 di Sandakan dan 3 di Tawau. Bantuan kehilangan pendapatan BKP sebanyak RM500 secara sekali beri yang diagihkan sejak Selasa lepas mendapat reaksi positif penduduk Sabah. Pemberian bantuan itu jelas membuktikan keprihatinan kerajaan dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia, terutama golongan terjejas akibat pandemik COVID-19. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, rata-rata penerima menzahirkan rasa syukur kerana bantuan tersebut memadai bagi mereka untuk menjana semula pendapatan dalam sektor lain. Sangat membantu sebab sekarang ini kan ekonomi pun susah, jadi sangat membantulah dengan keperluan keluarga. Ya, sangat bagus. Walaupun 500 saja tapi dia bolehlah. Bagus. Dulunya kerja pemandu lori di syarikat swasta
kilang bersih. Pertama kali bersyukur alhamdulillah dapat bantuan daripada kerajaan. Yang paling penting apa yang dijanjikan kita dapat. Saya harapkan kerajaan dapat ditambahkan lagi lah bantuan untuk yang hilang pekerjaan. Dan sangka juga lah kerajaan boleh bagi inisiatif macam ni kan. Mungkin setengah orang nilai itu kecil, tapi setengah orang yang kehilangan kerja bukan disebabkan berhenti ataupun sebab lain, sangat-sangat membantu dari segi sektor benda yang lain. Terdahulu, BKP diberi kepada pekerja yang kehilangan sumber pendapatan berdasarkan data Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP atau Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi tahun 2021. Baik, sekian berita dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Silakan. Terima kasih, Jovinia. Baik, pelaksanaan projek bekalan air kawasan Bandar Sabah dibiayai Kerajaan Persekutuan secara pinjaman melalui Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jumlah pengeluaran pinjaman yang diluluskan sejak rancangan Malaysia ke-8 hingga ke-10 sebanyak 2.5 bilion ringgit. Peruntukan secara geran melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar pula bagi projek bekalan air di luar bandar. Untuk makluman yang berhormat, urusan operasi dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Sabah di bawah tanggungjawab yang berhormat Menteri Kerja Raya Sabah melalui dasar-dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Kerja Raya Sabah. Selanjutnya, pihak berkuasa air negeri yang diberi kuasa sejajar dengan enakmen bekalan air Sabah 2003 adalah Jabatan Air Negeri Sabah. Dalam hal ini, saya ingin tegaskan bahawa sebagai pihak bertanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan bekalan air di Sabah, peranan Jabatan Air Negeri Sabah adalah sangat besar dan sangat kritikal dalam memastikan perancangan, pembangunan dan pengoperasian sistem bekalan air termasuk juga NRW di Sabah dapat ditingkatkan. Tahun ini di bawah Rolling Plan 1RM ke-12, peruntukan 117 juta ringgit diluluskan untuk membiayai pelbagai projek menyelesaikan masalah bekalan air Sabah. Baik, seterusnya kita ke perkembangan dari Sarawak Bumi Kenyalang. Antara pengisiannya berkaitan usaha kerajaan negeri untuk mempertingkatkan jumlah penerbangan masuk ke Sarawak. Perinciannya bersama Bu Mawin di studio RTM Kuching. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Alif. Kementerian Pengangkutan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan Suruhanjaya Syarikat Penerbangan Malaysia MAFCOM akan meningkatkan jumlah penerbangan masuk ke negeri ini daripada 89 kepada 223 penerbangan secara mingguan bermula 1 November depan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu keputusan itu dibuat susulan permintaan orang ramai untuk menambah jumlah penerbangan. Setakat ini, MAFCOM telah mengarahkan syarikat-syarikat penerbangan mengatur tenaga kerja dan jadual penerbangan masing-masing. Untuk rekod kekerapan penerbangan masuk secara mingguan ke Sarawak iaitu merangkumi bandar-bandar utama sebelum ini seperti Kuching meningkat daripada 44 kepada 114 penerbangan seminggu, Miri 19 kepada 40 penerbangan, sementara Sibu 8 kepada 31 penerbangan, manakala Bintulu 6 kepada 24 penerbangan. Sementara itu, Limbang dan Lawas pula meningkat daripada 5 kepada 7 penerbangan seminggu serta Mulu dikekalkan pada 7 penerbangan seminggu. Beliau menyatakan demikian dalam kenyataan media mengenai kekerapan penerbangan masuk ke Sarawak hari ini. Datuk Seri Lee juga berharap dengan peningkatan jumlah penerbangan dan tiada had untuk kapasiti penumpang, justru pihak syarikat penerbangan tidak menaikkan harga tambang penerbangan. Dalam pada itu, beliau turut menasihati orang ramai agar merancang perjalanan bagi mengelakkan pembelian tiket pada saat akhir selain terus mematuhi prosedur operasi standard COVID-19 yang ditetapkan. Program Jualan Terus dari Ladang JTDL yang diadakan di Kanaan Setutung, Jalan Setutung Baru Kuching mampu meningkatkan produktiviti dan pendapatan pengeluar sektor makanan, terutamanya petani dan peladang. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas memberitahu, menerusi JTDL, pengunjung akan menikmati tawaran harga yang berpatutan iaitu pada harga paling minimum kerana konsep penganjuran JTDL ialah berfungsi sebagai platform pertemuan antara petani, nelayan
nelayan, penternak dan pengguna. Jelasnya JTDL itu juga merupakan outlet pertama di negeri ini. Kerajaan negeri sentiasa membantu petani untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui peruntukan dalam bidang pertanian, latihan dan kemudahan-kemudahan lain. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita dalam program JTDL dan My Rakyat di Kuching hari ini. Datuk Amar Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah turut menyatakan kerajaan negeri sedang merangka usaha khusus kepada petani dan peladang bagi meningkatkan pengetahuan mereka mengikuti teknologi terkini, terutamanya berkaitan pemasaran. Tambahnya lagi, Pertubuhan Peladang Negeri perlu memainkan peranan secara lebih proaktif untuk membantu golongan tersebut meningkatkan hasil pendapatan mereka. Ujarnya, komuniti peladang tidak dapat hanya bergantung kepada pasaran tempatan, sebaliknya perlu menembusi pasaran antarabangsa. In order to try to cater for the people's healthcare, the kind of funding is so much larger than what is being used currently or what has been given currently. We would like to see the federal government putting a more concerted effort to try to give us this kind of basic infrastructure and which is under their responsibility and their duty. Saya amat mengharapkan agar pihak kerajaan dapat menyediakan bajet yang komprehensif untuk sektor pendidikan. Peruntukan ini adalah sejajar dengan keperluan sektor pendidikan. We hope federal government and state government will more kasih duit tolong orang, bukan Malay, Malay, Chinese, all the other Indian, Melayu, Ibang, kita semua mau tolong. Baik, berita seterusnya. Kewujudan Pusat Transformasi Perikanan FTC di kawasan Sampadi Lunduk membolehkan lebih banyak aktiviti ekonomi dijalankan bagi meningkatkan pendapatan komuniti nelayan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu berkata, pusat yang menelan kos lebih RM68,000 itu akan menjadi platform kepada komuniti perikanan di Sampadi berkumpul bersama-sama berkongsi ilmu pengetahuan mengenai industri perikanan seperti teknologi dan kaedah menangkap ikan. Tambah Datuk Amar Jamilah Anu, pembinaan kemudahan itu juga akan membolehkan komuniti perikanan di kawasan setempat untuk menjalankan aktiviti ekonomi seterusnya meningkatkan sosioekonomi hidup mereka. Bercakap kepada pemberita RTM, beliau menjelaskan Tanjung Datu merupakan salah satu kawasan yang terkenal dengan perikanan laut dalam dan hasil ikan yang diperoleh adalah ikan-ikan yang berkualiti dan mempunyai nilai pasaran yang tinggi. Oleh itu, beliau berharap semua komuniti perikanan di sekitar kawasan Lunduk untuk memanfaatkan sebaik mungkin kemudahan dan juga bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Terdahulu dalam Majlis Perasmian Pusat Transformasi Perikanan FTC, beliau turut menyerahkan lesen sampan khas kepada 23 penerima, bantuan dasar jaminan makanan dan sumbangan bakul prihatin. Baik, sementara itu, Datuk Amar Jamilah Anu menyerahkan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonapeng yang juga Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB untuk menentukan siapakah calon yang bakal bertanding dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak ke-12, khususnya bagi mempertahan kerusi masing-masing. Jelas beliau, semua ahli sentiasa akur dengan keputusan Presiden Parti yang akan menentukan siapa yang lebih layak untuk bertanding. Namun ujar beliau, selaku wakil rakyat, apa yang penting adalah memastikan semua tanggungjawab, amanah dan mandat daripada rakyat dilaksanakan dengan jayanya. Tambah beliau, semua jentera parti di kawasan Tanjung Datu bagaimanapun telah bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan pilihan raya diadakan bila-bila masa. Auditorium P. Ramlee di Kuching bergema semula dengan irama retro selepas sekian lama menyepi ekoran pandemik COVID-19. Menurut Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak, Abdul Hadi Muhammad Yusof, fasa endemik ini bakal memberi ruang kepada artis dan industri kreatif kembali aktif menerusi program hiburan anjuran Radio Television Malaysia RTM.
Program-program ini katanya merupakan permulaan kepada usaha menghidupkan semula industri hiburan selain mengembalikan semula nostalgia dahulu. Kita dapat melihat bahawa sekarang ini kita telah menuju kepada endemik dan RTM Sarawak telah mengambil inisiatif untuk mengadakan showcase ini. Ianya adalah bertujuan untuk merancakkan lagi industri kreatif kita, yang mana kita mengundang artis-artis lama dan juga baru untuk sama-sama dalam program ini. Beliau ditemui selepas menyaksikan rakaman program Retro Mania dan Gempak Mania di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak di Kuching. Dua program rakaman tersebut merupakan antara program terawal RTM Sarawak dalam memberi ruang kepada artis berkarya semula dalam dunia hiburan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan di bawah fasa endemik. Rakaman Retro Mania oleh Sarawak FM menyaksikan persembahan dari artis-artis seperti Ren, A. Rozaini, Ayai Ilusi serta ramai lagi dan akan dihostkan oleh DJ Lin dan Des Marcus untuk tayangan pada malam ambang Tahun Baharu 2022. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, Bu Mawin, terima kasih. Bajet 2022 untuk keluarga Malaysia. Laporan menyeluruh di Berita Perdana edisi khas Bajet 2022. Seterusnya, bermula Januari depan, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT akan memperluaskan penggunaan teknologi kamera ANPR sebagai alat pengimbas nombor pendaftaran kenderaan ICOPS ke seluruh negara. Penggunaannya diperluas dalam membantu mengesan jenayah kenderaan klon dan jenayah narkotik. Teknologi berkenaan juga mampu mengesan kenderaan yang bergerak dengan kelajuan 130 km sejam. Pengarah JSPT Bukit Aman Datuk Mat Kasim Karim berkata ia boleh beroperasi dengan ketepatan pengecapan nombor pendaftaran hingga 97% meskipun dalam cuaca hujan atau panas terik. Teknologi ini berpotensi dikembangkan lagi bagi memperkukuhkan tugasan PDRM dan membantu agensi berkaitan. Ini termasuk menyimpan data kenderaan semasa dan menyemak saman. Sehingga kini 40 unit kenderaan ICOPS akan diagihkan di seluruh negeri. Kedah melancarkan Pusat Ekonomi dan Komuniti Bersepadu atau ICON. Projek pembangunan holistik baharu ini bakal memacu potensi kawasan yang kurang membangun. Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknur berkata dua projek rintis ICON yang terletak di Gua Cempedak dan ICON Baling di Pekan Baling. Projek kendalian pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA dengan kerjasama Kerajaan Kedah ini dijangka dapat memberi manfaat kepada 600 perusahaan mikro kecil dan sederhana tempatan. Lebih 1,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan. Kedua-dua tapak ICON ini akan memulakan kerja infrastruktur pada suku kedua tahun depan dan dibuka kepada orang ramai awal tahun 2024. Pelancaran ICON Yan dan Baling dilakukan secara maya. Isi masa lapang eratkan hubungan pada masa sama jana pendapatan. Kediaman yang sesak dengan tanah yang terhad tidak menghalang warga kota mengusahakan kebun bandar sehingga dapat menikmati hasilnya. Ikuti laporan wartawan Nurul Husna Bukhari yang berkesempatan ke kebun kejiranan bandar Perumahan Awam Seri Perlis 2 di Ibu Negara. Bermula sebagai simbol muafakat dan diusahakan pada tahun 2014, projek ini bukan sekadar menjimatkan belanja dapur, sebaliknya menjana pendapatan sampingan sehingga RM400 sebulan. Macam saya sendirilah, warga Pencen. Jadi saya dapat mengisi masa saya tu berkebun. Yang kedua, makna hasil-hasil yang kita dapat ni, kita dapat menjana pendapatan kita.
Menurut pengerusi kebun komuniti Muhammad Aziz Yahya, pihaknya menerima peruntukan di bawah pakej jana semula ekonomi negara penjana bernilai RM50,000 bagi projek pertanian bandar. Kita sedang berusaha mendapatkan khidmat, nasihat dan juga bantuan daripada pihak PBT dan juga Jabatan Pertanian untuk memikirkan kebun yang lebih mendatangkan hasil yang banyak. Itu salah satunya ialah kita akan buat rak bertingkatlah menggunakan sistem irigasi. Kesihatan makcik, mata jadi terang, kesihatan makcik tak ada penyakit, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi. Belanja dapur pun boleh dikurangkan belanja dapur. Pendapatan makcik pun alhamdulillah jual sayur yang kita tanam tu kan. Macam tergolong sikitlah badan. Masa perlu dah keluar tu kan. Tadi kalau duduk aja lemah juga. Kalau tak perlu sedang keluar, andun sikit. Tanaman termasuk cili, kobis, kucai dan pegaga bukan sahaja mengindahkan lanskap perumahan ini, malah mewujudkan komuniti petani moden atau kebun bandar di tengah kesibukan kehidupan warga kota. Tanaman yang diusahakan sejak 6 tahun lalu di tanah tebiar sekitar perumahan awam Flat Sri Perlis ini tidak sekadar dijadikan sebagai salah satu daripada sumber vitamin tambahan kepada penduduk sekitar, namun ia juga kini dimanfaatkan sepenuhnya sebagai salah satu daripada sumber pendapatan penduduk. Saya Siti Nur Husna Bukhari untuk Berita RTM. Baik, kempen kelayakan bola sepak Piala Asia bawah 23 2022. Skuad muda negara mencerahkan peluang untuk menjuarai saingan kumpulan J apabila membenam tuan rumah Mongolia 1-0 pada aksi kedua pagi tadi. Jaringan tunggal oleh Nur Azfar Fikri Azhar itu membawa skuad kendalian Brad Melanie menghuni tangga teratas dengan 6 mata. Laporannya bersama Azizi Harun. Perlawanan yang berlangsung di Stadium MFF Ulaanbaatar itu menyaksikan penyerang negara Lukman Hakim Samsudin menerima kad kuning seawal minit kedua. Permainan seimbang ditunjukkan kedua-dua pasukan pada 10 minit pertama permainan. Mongolia yang mendapat sokongan lebih 300 penyokong tempatan kerap kali cuba mengasak pertahanan Malaysia namun berjaya ditangani benteng negara dengan baik. Pada minit ke-40, gol yang dicari akhirnya berjaya dihasilkan menerusi tandukan Nur Azfar Fikri bermula dengan sepakan sudut kapten pasukan Mukhairi Ajmal dari penjuru kanan gol Mongolia. Gol tersebut menyentap semangat pemain lawan yang mula mengatur banyak serangan balas ke kubu Malaysia. Kedudukan bagaimanapun kekal hingga tamat babak kedua. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terima kasih keluarga Malaysia kerana sama-sama jayakan vaksinasi. Yang sahih hanya di Berita RTM. Saya Alif Ashraf Kamanur. Assalamualaikum dan salam hormat.